Terima kasih masih bersama dengan kami di Rapai Pagi. Di jam pertama di sini, kita sudah pun janjikan berkenaan dengan wawancara di bawah segmen platform pendidikan Technical dan Vocational IBTE. Kita bawakan tajuk cabaran dan peluang dalam pendidikan maritim di Brunei Darussalam ini. Jadi kita terus saja persilakan Niiz, narasumber yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini. Baiklah, jadi kita perkenalkan tetamu kita dan juga sebetulnya di awal pertemuan kita tadi telah pun kita perkenalkan, tetapi pada saat ini kita sudah bersama dengan beliau, iaitu bersama dengan Tuan Cikgu Muhammad Iskandar bin Haji Jani, merupakan Ketua Sekolah Akademik Maritim Brunei. Kita ucapkan selamat datang ke Sedang Pagi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Syukur Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Baik, memperkatakan mengenai dengan maritim ini, mungkin banyak yang ingin ketani orang kupas, ketani terokai lagi. Jadi rasanya tanpa melengahkan waktu, kami serahkan kepada Cikgu untuk menjelaskan. Jadi mungkin dapat ketani Cikgu kongsikan secara ringkas, apakah visi dan juga misi akademik Maritim Brunei ataupun ringkasnya lebih BMA dalam melahirkan tenaga kerja maritim di Brunei Darussalam ini. Silakan. Okay, terima kasih Sama-sama. Tuan dan Puan. Okay. Sebelum saya menjawab soalan Tuan dan Puan, izinkan saya menyentuh sedikitlah tentang penubuhan Akademi Maritim Brunei ataupun BMA. Okay. Akademi Maritim Brunei ditubuhkan pada tahun 2014 betulnya sebagai usaha strategik untuk membangunkan tenaga kerja tempatan dalam sektor maritim di negara Brunei Darussalam. Jadi penubuhannya merupakan hasil kerjasama di antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) dengan Politeknik Singapura dan Temasek Foundation International, dan disokong oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan juga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. BMA beroperasi di bawah Institut Pendidikan Brunei dan berpusat di kampus Jeffrey Bokiah di daerah Kuala Belait. Okay. Akademi ini menawarkan pelbagai program latihan berasaskan kompetensi yang diiktiraf oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam dengan kategorinya MPABD, yang mana semua program yang ditawarkan adalah mematuhi Konvensyen Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO dan juga Standard of Training Certification and Watchkeeping SCCW. Penubuhan BMA merupakan langkah penting dalam usaha Brunei Darussalam dalam membina kapasiti tempatan dalam industri maritim, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing, dan lebih penting lagi untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada belia tempatan dalam sektor perindustrian maritim khasnya. Jadi sejak penubuhannya, BMA telah melahirkan ramai graduan tempatan yang berpotensi untuk menyertai industri perkapalan, khususnya dalam sektor minyak dan gas. Contohnya dari 2014 hingga ke 2022, seramai 422 graduan menerima sijil kehadiran kelasi deck dan kelasi enjin, dalam bahasa Inggerisnya deck rating dan engine rating, selepas menamatkan kursus pralaut di Akademi Maritim Brunei. Okay, BMA juga aktif menjalankan kerjasama dengan Institut Maritim Serantau seperti Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Politeknik Pelayaran Mahayati di Indonesia. Jadi melalui penandatangani memorandum ini pada tahun 2021, kerjasama ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi, tidak lain dan bukan, untuk latihan dan pembelajaran khasnya dalam bidang maritim. Okay. Untuk menjawab visi dan misi tersebut tadi, soalan tadi, okay, BMA sebenarnya anda mempunyai visi dan misi tersendiri. Sebaliknya kami mengikut visi dan misi IBTE sebagai induk institusi kami. Jadi visi IBTE adalah penyedia pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang diiktiraf di peringkat global, melengkapkan pelajar untuk menjadi tenaga kerja yang bersedia untuk masa depan. Dan misi IBTE adalah memperdayakan pelajar dengan kompetensi yang relevan dengan industri melalui kerjasama dinamik dengan pemegang kepentingan utama untuk membentuk tenaga kerja yang sangat kompeten dan mudah menyesuaikan diri. Jadinya sebagai sebahagian daripada IBTE, Tuan, BMA menyokong visi dan misi ini dengan menjadikan program-program latihan maritim yang diiktiraf di peringkat global
demi menjana tenaga kerja yang kompeten dengan melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dan bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dinamik negara Brunei kita ini sendiri. Okay. Baik. Terima kasih di atas perkongsian dan mukadimahnya, Tuan Cikgu ya, berkenaan dengan topik kita. Sekali lagi, inilah dia cabaran dan peluang dalam pendidikan maritim di Brunei Darussalam. Dan kita ambil waktu ini untuk berehat seketika kerana kita akan saksikan bersama ya sebuah VT yang berkait rapat cua berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Inilah ya dia yang dapat kita saksikan sebentar tadi dalam tayangan video klip yang walaupun ringkas, kita dapat lihat pelbagai fasiliti yang telah pun disediakan dan kita dapat lihat ada simulator room, ada workshop practice dan macam-macam lagi kan. Jadi kita ingin tanyakan pada yang mulia Tuan Cikgu di sini, mungkin Cikgu sendiri dapat kongsikan apa sebenarnya program-program yang ada ditawarkan oleh pihak Brunei Maritime Academy ini. Silakan. Terima kasih. Okay. Akademi Maritim Brunei BMA menawarkan pelbagai program latihan maritim yang diiktiraf oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPBD. Jadinya program-program ini bertujuan untuk melahirkan pelaut profesional tempatan yang berkompeten dan bersedia untuk menyertai industri maritim khasnya di negara Brunei Darussalam. Berikut adalah senarai program yang ditawarkan oleh BMA. Okay. Ada dua program yang ditawarkan bagi diploma level 5. Okay. Pertama adalah diploma dalam kejuruteraan marin. Jadi diploma dalam kejuruteraan marin ini adalah berfokuskan kepada engineering. Okay. Program ini adalah program sebetulnya program pegawai kadet di kejuruteraan di atas kapal. Jadi mereka ni akan menjadi officer lah, jadi pegawai di atas kapal. Khasnya untuk kejuruteraan engineering. Struktur program ini adalah selama 3 tahun, iaitu 2 tahun mengikuti pengajian penuh di Brunei Maritime Academy, BMA. Kemudian pelajar menjalani latihan masa laut ataupun dipanggil sea time training selama 12 bulan di atas kapal syarikat penaja. Ini minimum sahaja. Okay, ia boleh melebihi daripada 12 bulan, contohnya sampai 18 bulan. Okay. Ianya berfokuskan kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan jurutera marin, sistem kejuruteraan, teknologi elektrikal, penyelaragan kapal dan keselamatan di atas kapal. Jadi syarat kemasukan termasuk sekurang-kurangnya 5 kepujian dalam GCE O-Level ataupun IGCSE, termasuk bahasa Inggeris, matematik, fizik, kimia ataupun chemistry dan salah satu mata pelajaran lain yang diajar dalam bahasa Inggeris, contohnya macam geografi dan sebagainya. Okay. Penubuhan permohon juga perlu lulus temuduga
bersama syarikat penaja. Jadi masa temuduga tu bukan IBT yang membagi temuduga sebetulnya untuk BMA. Mereka ni ditemuduga oleh syarikat yang menaja mereka untuk masuk dalam syarikat company tersebut. Okay. Dan sebelum mereka masuk ke IBT ataupun BMA khasnya, mereka perlu menjalani medical check up. Seafarer medical check up yang mana mereka mesti lulus dalam medical check up ini, untuk eligible untuk masuk ke dalam program mana-mana program yang diberikan oleh BMA. Program seterusnya adalah diploma dalam pengajian nautika. Yang ini special sikit, ia ada sandwich program. Program ini adalah program pegawai cadet deck di atas kapal. Jadi sebagai pegawai juga, tapi sebagai pegawai deck. Struktur program ini adalah sandwich program yang mana pada tahun pertama pelajar mengikuti pengajian sepenuh masa di Brunei Academy. Kemudian pelajar menjalani latihan masa laut ataupun SEA training selama 12 bulan di atas kapal. Jadi mereka selepas mereka 1 tahun di BMA, kami akan hantar balik ke company masing-masing untuk menjalani SEA training selama 12 bulan minimum. Jadinya seperti macam yang enjin tadi, pegawai enjin tadi kena 18 bulan lah. Ia bukannya seterus sepanjang-panjangnya di atas kapal tu. Ia ada ikut peraturan Labour Convention, memang ada 3 bulan, lepas tu sebulan rehat, 3 bulan di kapal contohlah. Pada tahun ketiga, pelajar dikehendaki kembali ke BMA untuk menyelesaikan pengajian tahun akhir mereka. Program ini merangkumi topik seperti navigasi, pengendalian kargo, perancangan pelayaran, undang-undang maritim, keselamatan di laut dan operasi dek. Syarat kemasukan serupa dengan program kejuruteraan marin tadi, termasuk lulus pemeriksaan penglihatan mata, which is yang termasuk dalam kandungan tadi, medical seafarer medical check up, pemeriksaan buta warna, color blind test, selain pemeriksaan fizikal dan kesihatan umum. Program seterusnya adalah program apprenticeship level 2. Program apprenticeship level 2 ni ia ada 2 program juga. Salah satunya Sijil Professional Certificate of Proficiency COP dalam kelas dek ataupun dipanggil dek rating. Program ini cuma 1 tahun saja, termasuk minimum 6 bulan latihan di atas kapal, SEA training. Syaratnya asalkan tamat sekurang-kurangnya tahun 9. Berumur, yang penting berumur 18 tahun ke atas, fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, lulus temuduga bersama syarikat penaja seperti yang sebelum ini, dan lulus pemeriksaan kesihatan seafarer medical check up. Program kedua di bawah apprenticeship level 2 adalah CJ Kecakapan Certificate of Proficiency COP dalam kelasi enjin ataupun engine rating. Sama juga dengan kelasi dek tadi, ya, program ini sebenarnya 1 tahun sahaja, termasuk dalam minimum 6 bulan SEA time training, dan syarat kemasukan serupa dengan program kelasi dek. Jadi program ini direka untuk mematuhi keperluan industri maritim sebenarnya dan menjadikan pelajar dalam pengetahuan serta kemahiran praktikal yang diperlukan untuk berkhidmat dalam sektor perkapalan, khususnya dalam industri minyak dan gas. Jadi BMA juga menjalinkan kerjasama dengan pelbagai syarikat perkapalan tempatan. Kebanyakannya syarikat perkapalan ini kami ada signing memorandum understanding, persefahaman dengan syarikat ini untuk menjadikan peluang pekerjaan sebetulnya kepada graduan melalui tawaran pekerjaan bersyarikat yang mana tadi company penaja ini akan menyalin agreement dengan penuntut ini, conditional offer of employment certificate. Kira dijanjikan pekerjaan lah tu, insyaAllah selepasannya. Ya, betul. Ya, itu saja. Ya. Baik, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita sudah memahami mengenai dengan program-program dan juga beberapa tawaran ataupun mata pelajaran yang telah pun disediakan, alhamdulillah, dengan penjelasan yang telah pun diberikan. Dan kita ingin mengetahui program-program maksudnya untuk segi latihan pula.
Ya, dari segi latihan. Mungkin kita dapat tanyakan pula dari segi latihan dan pembelajaran sebenarnya apa cabaran-cabaran utama ya Betul. yang sering dihadapi oleh pelajar-pelajar di mana sepanjang pengajian dan pendedahan mereka dalam industri maritim dan bagaimana pihak BMA terutama guru-guru dapat membantu dan memberikan pendedahan kepada mereka. Itu soalan kita untuk cikgu, tapi kita akan saksikan ada satu tayangan video terlebih dahulu. Silakan. Itu dia sedikit tayangan klip yang dapat kita saksikan bersama. Jadi rasanya kalau Tuan Cikgu bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tadi, iaitu kalau dari segi latihan dan pembelajaran, sebenarnya apa cabaran-cabaran utamanya ni? Okay, terima kasih di atas soalan tersebut. Okay. Cabaran-cabaran yang dihadapi. Okay. Program pelajar-pelajar di Brunei Maritime Academy sebenarnya menjalankan program latihan maritim sering menghadapi beberapa cabaran di sepanjang pengajian mereka ni. Okay. Berikut adalah cabaran-cabaran utama yang sering dihadapi. Cabaran dari segi akademik dan teknikal. Salah satunya pelbagai model teknikal. Memandangkan pelajar ini daripada O-level freshie ya. Okay. Jadi pelajar perlu menguasai pelajaran subjek teknikal yang baru bagi diorang, yang belum pernah dipelajari di mana-mana pelajaran sekolah. Okay. Jadinya ini kira modul ataupun mata pelajaran yang baru bagi mereka kan ni, seperti navigasi, kejuruteraan marin dan sistem elektronik kapal. Cabaran kedua adalah standard keselamatan antarabangsa, yang mana latihan kami mesti mematuhi Konvensyen Antarabangsa IMO ICCW yang mewajibkan semua pelajar memahami peraturan keselamatan dan prosedur kecemasan di laut. Dan seterusnya cabarannya adalah menguasai bahasa Inggeris. Kebanyakan bahasa pembelajaran dan bahasa yang digunakan di atas kapal adalah menggunakan bahasa Inggeris. Okay? Yang mana komunikasi bahasa Inggeris ini yang digunakan di atas kapal atas sebab pekerja di atas kapal ini bukan orang Brunei, kebanyakannya orang luar. Contohnya daripada Vietnam, China, dan Indonesia, Malaysia. Jadinya untuk berkomunikasi, easy of communication itu memang diperlukan bahasa Inggeris ini lah, standard untuk perantaraan lah, bahasa perantaraan. Jadi apa sokongan daripada guru-guru dan BMA adalah memberikan kelas tambahan dan bimbingan dalam modul-modul berkenaan lah jika penuntut itu didapati susah untuk memahami subjek ataupun mata pelajaran tersebut, kami akan memberi kelas tambahan contohnya. Okay. Penuntut juga hendaklah mengikuti kursus asas keselamatan, termasuk cara memadam kebakaran, pertolongan cemasan dan survival dan sebagainya. Ini bukan kami yang mengendalikan, kami akan menghantar penuntut ke third party training provider, which is Megamas dan Berhad biasanya. Okay. Seterusnya menyediakan model latihan bahasa Inggeris maritim secara intensif. Semua pelajaran yang kami ajarkan adalah dalam bahasa Inggeris. Okay. Antara cabaran latihan lain adalah latihan praktikal di atas kapal. Okay. Sebagai contoh, pendedahan kepada keadaan laut sebenar. Okay. Di atas kapal satu objek yang orang floating yang terapung. Betul. Jadinya mudah mabuk lah tu. Jadi ramai pelajar menghadapi kesukaran berhadapan dengan ombak besar, rimbut dan mabuk laut lah terutama sekalinya. Itu juga satu cabaran yang
betul-betul cabaran lah bagi orang, okey, terutama kalau belum yang terbiasa lah ya. Belum pernah ke laut, lepas satu yang belum pernah berkeadaan dengan yang keadaan laut yang bergelombang lah, teruk lah, okey. Alhamdulillah di Brunei dia teruk bandar lah lautnya, okey, dibandingkan dengan di luar negeri yang lain lah, okey. Perbezaan budaya dan komunikasi juga adalah satu cabaran, okay. Seperti yang saya terangkan tadi, semasa latihan di atas kapal, pelajar akan bekerja dengan kru antarabangsa, okay. bukannya orang Brunei sahaja, okay. Jadi dengan budaya yang berbeza, cara kerja yang berbeza, macam contohnya Indonesia cara yang berbeza, Filipin caranya budaya orang yang berbeza. Jadi ini orang ada boleh shock culture lah tu okey. Seperti macam Indonesia tadi India lain cara ia punya penyampaian ia punya budaya mereka di atas kapal ataupun di negeri masing-masing. Okey. Yang penting sekali cabaran yang terakhir yang bagi dipraktikkan di atas kapal adalah tekanan mental dan fizikal. Ini perlu ditekankan sebabnya even dalam semasa kami latihan di BMA kami menekankan latihan fizikal dan mental ini kami tekankan betul-betul. Ya, latihan jangka panjang di laut terutama sekali kalau macam 3 bulan di atas kapal tu diorang jauh daripada keluarga lagi okay. Jadi boleh menyebabkan tekanan mental. Ditambah lagi jangan kejauhan dah biasa dengan jauh dengan keluarga, masa raya lagi dah sama keluarga seperti ini kan. Jadinya suasana yang cabaran inilah yang menyebabkan menyebabkan penuntut kita ni ada kelemahan sedikit lah. Okay. Apalagi kalau bekerja di orang terik matahari. Kalau macam dek tadi memang kerja di atas dek. Betul. Di atas matahari. Jadi perlu ada latihan-latihan ataupun menggunakan sunblock tu memang ada penutup muka seperti inilah okay. Mahupun kalau macam di enjin sebagai kelas enjin memang di dalam enjin room tapi dalam bilik matahari lah sentiasa ada lampu putih saja. Jadi untuk itu sokongan untuk BMA dan guru-guru untuk bagi penuntut ini bersedia untuk dalam kerjaya pelaut ini adalah menyediakan latihan simulasi realistik menggunakan simulasi dek sebelum latihan sebenar di laut. Jadi kami sedaya upaya untuk memberikan simulasi yang seakan-akan benar okay, dengan menggunakan dek simulator contohnya biar dia ada terasa macam walaupun dia rata tapi macam ada mabuk-mabuk sikit lah okay, ada pening-pening sikit biar merasa student biasanya berapa lama tu cikgu mengambil masa untuk latihan itu? Latihan itu cuma dalam sehari saja just untuk merasakan macam mana rasanya rasa gelombang itulah okay, kami kan sengajakan menyuruh yang membuat itu tadi simulation itu biar yang tinggi sikit biar ombak biar dia merasa paning itulah cuma tu rasanya di kapal cuma tu contoh saja supaya student ni macam okey ini rasanya rupanya di kapal okey. Dan mengadakan program pembinaan pasukan team building. Kami ada juga mengadakan team building dan kepimpinan yang penting. Sebabnya kerja di atas kapal ini ia ada pegawai, ia ada yang ditugaskan ditugaskan. Jadinya kalau dia dilatih dari awal orang dia menghormati pegawai atau amat susah lah Betul jadi kadang nanti di kapal lain melawan ini kan. Okay. Selain mengadakan ceramah motivasi untuk meningkatkan daya tahan mental dan membina keyakinan diri sendiri. Jadinya kalau macam ada leadership program ini memang diketatkanlah supaya orang ini mentally ready untuk bersedia untuk menjadi sebagai seorang pelaut. Okay. And then menggalakkan penuntut berdikari yang mana semua penuntut dikehendaki tinggal di asrama. Walaupun sebelah rumahnya tu hostel dikenakan juga diwajibkan juga. Okey. Ini bagi menggalakkan macam untuk membiasakan mereka ni jauh daripada keluarga. Sebabnya nanti di laut memang ada berkomunikasi dengan keluarga kan. Memang berkomunikasi dengan keluarga tu senanglah. Masanya kita ni ada telefon, boleh ada video call. Okey, alhamdulillah lah. Tapi dengan beberapa waktu yang kita tersisa ini, kita rasanya ada 4 minit lagi tersisa ni cikgu. Jadi terus sahaja Nat ingin tanyakan berkenaan dengan kalau dari segi peluang, mungkin secara ringkasnya sahaja apa peluang-peluang kerjaya bagi pelajar-pelajar yang telah pun menamatkan pengajian mereka di Brunei Maritime Academy ini. Silakan cikgu. Okey, sebelum saya menjawab lebih lanjut dengan peluang pekerjaan ini, terima kasih juga di atas jemputan RTB. Sama-sama. Khasnya menjemput daripada pihak IBTE dan juga Brunei Maritime Academy di sisi wawancara pagi ni Okay.
Untuk menjawab peluang, apakah peluang yang untuk pelajar kejayaan ya, okey. Bergantung kepada keperluan dan permintaan. Sebenarnya untuk daripada tu sebaiknya saya menyentuh sedikit apa sebenarnya proses kemasukan pelajar ke Brunei Maritime Academy. Jadinya Brunei Maritime Academy menjalankan program-program maritim bergantung kepada keperluan dan permintaan ataupun demand daripada company penaja ataupun syarikat perkapalan penaja. Yang mana syarikat perkapalan ini akan menaja penuntut dan memberikan tawaran pekerjaan bersyarat conditional offer employment. Jadi penuntut ini akan diberikan conditional offer employment yang mana penuntut ini akan dijanjikan untuk bekerja lah tu automatik bekerja dengan syarikat penaja ni. Jadinya seperti macam tadi interview bukan dibuat oleh IBT sendiri, tapi syarikat penaja akan dipanggil untuk menginterview penuntut tersebut temuduga tersebut yang mana mereka memilih penuntut tersebut untuk sebagai pekerja mereka di akan datang. Okey. Pengumuman kerja dan kenaikan sebagai pekerja di pelaut, graduan BMA berpeluang untuk naik pangkat juga ke jawatan yang lebih tinggi, bukannya setakat macam kadet daripada kadet, ia boleh naik ke peringkat pegawai. Sebagai contoh melihat daripada slide kerjaya untuk pegawai selepas graduan CJ diploma mereka boleh menduduki pegawai daripada tahap level 4. Selepas itu, pegawai tersebut bolehnya bekerja di atas kapal sebagai Officer of Navigational Watch ataupun Officer of Engineering Watch selama 12 bulan sebagai mendapat kelayakan penduduki peperiksaan Certificate of Competency Chief Officer ataupun Second Engineer. Ini sebagai contoh ia kenaikan pangkat. Setelah lulus dan mendapat peringkat tahap level 2 sebagai Chief Officer ataupun Second Engineer, pegawai tersebut hendaklah bekerja sebagai Chief Officer ataupun Engineering Officer di atas kapal selama 24 bulan bagi mendapatkan kelayakan untuk menduduki peperiksaan tahap 1. Ini tahap yang tinggi ni. Ada percubaannya lagi. Jadinya ia hendaklah di kapal lagi dalam berapa bulan, 24 bulan lagi contohnya. Bekerja memegang jawatan tersebut. Sebelum menduduki peperiksaan Chief Master ataupun Chief Engineer di kapal atau peringkat tertinggi. Kalau Chief Master, kalau Master ni ia macam Captain di atas kapal. Selain itu, peluang dalam sektor maritim yang lebih luas lagi bagi graduan yang sudah mempunyai pengalaman di atas kapal. Mereka juga boleh mencuburi bidang lain dalam sektor maritim yang lain seperti perkhidmatan logistik marin, juruterang mekanik, pengurusan pelabuhan, juruterang platform luar pesisiran, offshore platform engineering dan juga juru audit kapal dan sebagainya. Jadinya pelaut ini semestinya ia sepanjang hidupnya di laut. Ia berpeluang bekerja di darat juga sebagai yang disebutkan tadi. Banyak pekerja-pekerja yang di darat yang boleh diisi oleh expert ataupun yang daripada yang pelaut inilah sebabnya mereka ni kelulusan dorang berkompetensi. Mereka ni memang kompeten lah kiranya. Pastinya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan oleh Yang Mulia Tuan Cikgu sendiri. Jadi Ridwan, terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan atas kesudian Yang Mulia Cikgu datang ke sini. Kita tahulah lebih banyak berkenaan dengan Brunei Maritime Academy ini. Jadi mungkin di kesempatan lainnya kita boleh buat package program ni Cikgu dari pengambilannya, prosesnya sehinggalah ke graduasinya sendiri. Apapun sekali lagi Ridwan, terima kasih kami ucapkan Yang Mulia Cikgu. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bersua lagi, mungkin dengan topik yang berbeza pula Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.